aku sampaikan, kata Rasulullah, walaupun satu ayat. Baik, yang kita ingin bincangkan ialah mengenai i'jaz Al-Quran yang saya sebutkan tadi sebagai benteng yang paling kukuh, yang paling utama bagi Muslim. Kalau ini kita pegang, Al-Quran ini kita fahami, maka insyaAllah kita akan memiliki kekuatan. Sebelum kita menyerang orang lain, sebelum kamu cuba bercakap mengenai agama orang lain, kamu kena ada asas kepada Al-Quran ini. Dan Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Baik, apa itu Al-Quran? Apa dia Al-Quran? Ya, ada banyak definisi yang dikemukakan oleh ulama, tapi kita ambil secara ringkaslah, secara yang mudah untuk kamu faham. Baik, Al-Quran ialah kalamullah. Al-kalamullah, kalamullah, kata-kata Allah, firman Allah. Al-munazzal, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maknanya dia ini adalah firman Tuhan yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dengan itu membezakan Al-Quran ini daripada kitab-kitab selain daripada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. So, apa yang ada di tangan kamu, Al-Quran ini adalah kitab khusus diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Ini definisi klasik dalam bahasa Arab, dan membacanya adalah ibadah, bukan? Itu definisi klasik. Tapi maknanya yang kamu pegang ialah Al-Quran itu ialah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terkandung di dalamnya ada 114 surah. Berapa juzuk? 30 juzuk. 30 juzuk dalam bahasa Arab. Adapun yang dalam bahasa selain daripada Arab, yang ini, yang terjemahan ini, yang ini bukan Al-Quran. Ini bukan ayat Al-Quran. Ini adalah terjemahan ataupun translation of Quran. Terjemahan Al-Quran. Sebab itulah, mengikut setengah ulama, terjemahan Al-Quran ini, yang ini boleh kamu pegang. Ya, walaupun kamu dalam keadaan bendera Jepun, bukan bendera Pakistan. Boleh ya. Itu dia. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran? Banyak yang terkandung dalam Al-Quran. Kita tidak akan bincangkan panjang yang terkandung di dalam Al-Quran. Kalau kita bincang mengenai i'jaz Al-Quran ataupun sifat Al-Quran yang merupakan mukjizat. Apa maksud mukjizat? Mukjizat ini daripada perkataan a'jaza. A'jaza, ya, maksudnya ialah sesuatu yang melemahkan. Orang tua dipanggil ajuz. Yang daripada SMKE kamu faham. Ajuz maknanya orang-orang lemah. So biasanya tua lemah. Ajuz. A'jaza artinya yang melemahkan. Mukjizat artinya sesuatu yang ismul fa'il, sesuatu yang mempunyai fungsi untuk melemahkan. Itu Al-Quran. Mukjizat. Bila kita bercakap mengenai mukjizat Al-Quran, artinya ialah Al-Quran yang berfungsi sebagai suatu alat yang mampu melemahkan orang lain. Bukan melemahkan daripada kuat dia jadi lemah, dia lembek, daripada cergas untuk salat jadi tidak salat. Bukan itu. Maksudnya melemahkan hujah untuk ataupun kepada orang-orang yang menentang Al-Quran atau tidak percaya kepada Al-Quran. Itu sifat Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Jadi daripada situ lahirlah perkataan mukjizat. Nabi SAW mempunyai banyak mukjizat, bukan? Lahirlah perkataan mukjizat. Mukjizat artinya sesuatu perkara, sesuatu kejadian, sesuatu peristiwa yang berlakunya peristiwa ini akan melemahkan musuh-musuh Islam. Apa mukjizat Nabi Muhammad? Yang paling besar ialah Al-Quran. Yang lain? Apa lagi yang lain?
Banyak kan, ada berpuluh-puluh, malah beratus mukjizat Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Antaranya apa dia? Antaranya apa dia? Bulan terbelah dua. Bulan terbelah dua, ya, bulan terbelah dua. Apa lagi? Ya, keluar air daripada celah-celah jari Nabi Muhammad SAW. Apa lagi? Makanan jadi ya bertambah banyak, tidak pandai habis, cukup untuk dimakan oleh ramai orang, kan banyak lagi lah. Baik, itu mukjizat. Bila sebut mukjizat dari sudut bahasa tadi kita sudah tahu kan, mukjizat, mukjiz sesuatu yang melemahkan, sesuatu yang melemahkan, daripada ajaza. Jadi mukjizat itu mesti sesuatu yang luar biasa, kharikun anil adah, ya, yang keluar daripada kebiasaan, yang keluar daripada kebiasaan manusia, itu mukjizat. Bila bulan terbelah dua, maka itu luar biasa ke biasa? Luar biasa. Mana mampu kita belah bulan? Tidak mampu. Tidak mampu, kan? Tapi mukjizat Nabi bulan terbelah itu adalah di luar daripada kebiasaan. Nabi Isra berjalan ataupun dijalankan daripada Makkah ke mana? Ke Baitul Muqaddis. Luar biasa ke biasa? Biasa. Perjalanan, orang berjalan, jalan kaki, jalan naik unta, kan, karavan, itu biasa. Tetapi Nabi diperjalankan itu luar biasa. Jadi itu mukjizat, mestilah sesuatu yang luar biasa. Bila Nabi Musa alaihissalam berjaya dengan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, membelah lautan, Laut Merah, biasa ke luar biasa? Luar biasa. Jadi mukjizat ini mestilah sesuatu yang di luar daripada kemampuan dan kebiasaan manusia. Kharikatun anil adah, luar daripada kebiasaan manusia. Dan mukjizat itu mesti dalam lingkungan, dalam ruang lingkup, skop, batasan kepandaian umat seorang rasul. Maksud ayat ini ialah mukjizat yang Nabi sallallahu yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh, mestilah dalam suasana kepintaran masyarakatnya. Oleh kerana sebagai contoh, kan, masyarakat Arab pada ketika itu terkenal dengan balaghah dan fasahatul kalam. Hebatnya masyarakat Arab kerana mereka memiliki kepintaran dalam mengekspreskan bahasa mereka, dalam bentuk syair, dalam bentuk mu'allaqat, macam-macam lagi lah. Hebat bahasa Arab ketika itu, bukan? Itu kepintaran masyarakat Arab. Dan kamu pun tahu juga, Arab ini bahasa yang paling indah di atas muka bumi ini. Dan orang Arab adalah orang yang paling fasih. Bahasa Arab ini juga dikenali sebagai lughatul Dad. Lughah atau bahasa Dad. Tahu Dad? Tahu. Huruf Dad, huruf hijaiyah. Kenapa dinamakan lughatul Dad? Kerana tidak ada bahasa dalam dunia ini yang bunyi